Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Ahmad Speaker, saya ingin menyertai debat perbahasan pindaan Constitution of the State of Sarawak Bill Amendment 2020 yang dibentangkan oleh ahli dari Asajaya sebentar tadi. Tuan Speaker, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Speaker yang bijaksana dan pihak kerajaan yang berjiwa besar yang telah menggunakan kebijaksanaannya menangguh perbahasan ke hari ini bagi memastikan pindaan ini benar-benar menepati kehendak Sarawak First, mengutamakan Sarawak, into Sarawak, jaga kepentingan Sarawak. Saya juga ingin ucapkan tahniah kepada pihak pembangkang. Kita kena adil, tahniah kerajaan, tahniah pembangkang. Terutama pihak parti DAP dan PSB yang pada 2 hari lepas, iaitu pada 10 November 2020, sebagaimana yang saya terbaca dalam berita online Utusan Borneo dan astroawani.com pada tarikh yang sama, yang membayangkan bahawa dua parti ini akan bekerjasama dan dengan istilah lain akan berkahwin. Tahniah, kerana akhirnya dua pihak yang sebelum ini nampaknya bermusuhan tapi rupanya bersatu secara terbuka di dalam bangunan Dewan yang mulia ini. Tahniah dan tahniah. Dato' Ahmad Speaker, akhirnya pada hari ini kita dihidangkan dengan tafsiran yang paling tepat dan jelas bagi maksud resident in the state dalam artikel 16 Perlembagaan Negeri Sarawak yang sebelum ini kabur dan bermasalah sebagaimana dijelaskan dalam pembentangan oleh ahli dari Asajaya tadi. Ramai rakyat Sarawak tidak sedar bahawa artikel 16 Perlembagaan Sarawak memberikan hak yang luas dan terbuka kepada mana-mana rakyat Malaysia dari Sabah atau Malaya untuk bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak dan seterusnya menjadi ahli Dewan yang mulia ini, dan kalau nasib dia lagi baik, mungkin dia boleh jadi Ketua Menteri Sarawak ataupun Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak. Akhirnya pada hari ini, setelah bertahun-tahun artikel ini wujud dalam Perlembagaan Negeri Sarawak, atas inisiatif kerajaan GPS, pindaan dibuat bagi menutup segala pintu orang Sabah atau Melaya masuk menjadi ahli Dewan ini, dan ia kita lakukan dalam persidangan kali ini tanpa bimbang pilihan raya akan tiba tidak lama lagi. Dato' Ahmad Speaker, tafsiran yang dicadangkan ini menetapkan hanya anak Sarawak yang layak menjadi adun dalam Dewan yang mulia ini, dan orang selain Sarawak terhalang untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. Inilah hasrat dan niat GPS yang amat jelas. Inilah sifat kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak, sanggup melakukan apa sahaja bagi melindungi kepentingan rakyat Sarawak. Inilah niat sebenar pindaan ini. Bukan seperti tuduhan jahat gabungan DAP PSB yang mendakwa tahu isi hati manusia. Belum sempat penerangan balas oleh ahli dari Asajaya, mereka telah melompat membuat kesimpulan. Kalaulah GPS mahu orang bukan Sarawak jadi adun Sarawak, buat apalah kerajaan GPS buat pindaan ini? Dato' Ahmad Speaker, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat kita yang kata akan pencen selepas dun ini, ahli dari Padungan petang semalam, sikap ahli dari Kota Sentosa dan Pending amat jahat. Mereka telah melompat membuat kesimpulan. Kalaulah GPS mahu orang bukan Sarawak jadi adun Sarawak, buat apalah kerajaan GPS buat pindaan ini? Dato' Ahmad Speaker, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat kita yang kata akan pencen selepas dun ini, ahli dari Padungan petang semalam, sikap ahli dari Kota Sentosa dan Pending amat jahat. Putar belit, berkata tidak benar dan mengelirukan Dewan ini.
sikap orang macam ini tidak wajar dihormati, bahkan tidak layak jadi ahli yang berhormat. Cukuplah penjelasan dari padungan semalam, saya pun tidak mahu cari gaduh dengan orang sebelah sana. Datuk Amar Speaker, GPS meletakkan slogan Sarawak First, utamakan Sarawak, into Sarawak. Tidak mungkin GPS akan khianat kepada negeri tercinta ini. Jauh sekali tidak mungkin GPS akan sell out negeri ini. Bahkan kami daripada GPS sanggup mati untuk negeri ini. Kerana itu, kita GPS berani berdiri sendiri sebagai parti anak Sarawak. Bukan macam DAP. Ibu pejabat parti masih di Melaya. Malukah untuk bertuankan orang Sarawak sendiri? Kalau betul anak Sarawak, buat parti Sarawak lah. Di samping kita mahu calon pilihan raya adalah anak Sarawak, kita juga perlu pastikan parti yang kita gunakan adalah parti Sarawak. Parti yang residennya di Sarawak, bukan residen di Melaya. Cakap mesti serupa bikin, jangan kong kali kong. Mereka pura-pura dan berlakon mahukan takrifan residen itu diketatkan terhad kepada orang Sarawak. Tapi dulu mereka bawa orang Australia jadi calon adun di Pujut. Masihkah kita ingat? Nasib baik Datuk Amar Speaker kita yang bijaksana berjaya mengesan perkara ini. Dan kita ucap terima kasih kepada ahli dari Bawang Asan yang bawa isu ini dalam Dewan yang mulia ini. Dulu ahli dari Kota Sentosa bergaduh dengan ahli dari Bawang Asan. Tapi untuk rekod, 2 hari lepas mereka berdua sudah jadi kawan rapat dan bergambar bersama. Thank God. Datuk Amar Speaker, GPS memperjuangkan autonomi Sarawak. GPS berusaha seboleh mungkin untuk menghalang orang luar daripada dapat keistimewaan yang eksklusif untuk orang Sarawak. Saya bagi contoh satu sahaja. Beramal jadi peguam ataupun lawyer. Tapi semalam saya baca juga akhbar dalam talian dayakdaily.com. Kita belum ada Melanau Daily. Dayak Daily banyak berita. Pada 10 November 2020, seorang peguam yang dikaitkan dengan parti DAP telah membela permohonan peguam-peguam dari Sabah yang mahu beramal di Sarawak. Inilah contoh hipokrasi yang jelas daripada mereka. Pura-pura ajak kebaikan, tapi mereka sendiri tak buat. They never practice what they preach. Datuk Amar Speaker, parti mereka bukan residen di Sarawak. Mereka pernah bawa calon bukan warga negara Sarawak. Mereka juga bela peguam luar yang mahu beramal di Sarawak. Apa lagi yang boleh kita sebut kalau bukan inilah hipokrasi DAP. Datuk Amar Speaker, kita harap dengan pindaan ini, kawan-kawan kita yang ibu pejabat parti mereka berada di Melaya tidak akan kena marah oleh Lim Guan Eng atau Lim Kit Siang. Kerana pindaan ini akan menghalang Lim Guan Eng daripada jadi calon di Kota Sentosa atau Pending. Kita tidak mahu kes orang asal Melaka menjadi ketua menteri di Penang hingga Penang jadi huru-hara berulang di Sarawak. Kita juga tidak mahu kes di Sabah berulang di mana orang yang lahir di Penang menjadi bendahari di AP Sabah akhirnya menjadi adun lantikan dalam DUN Sabah. Datuk Amar Speaker, buat penutupnya. Pindaan ini selari dengan semangat perjanjian Malaysia 1963 yang diperjuangkan oleh GPS. Pindaan ini meletakkan hak eksklusif kepada rakyat Sarawak berkaitan dengan pelbagai urusan negeri ini. Pindaan inilah yang akan memastikan hanya yang memiliki Sarawak Connection
atau Sarawak DNA dapat masuk menjadi ahli Dewan Yang Mulia ini. Hanya mereka yang mempunyai kaitan darah dan roh dengan negeri Sarawak, yang lahir di sini, yang tinggal di sini secara lazimnya, yang pasti setia dengan negeri ini dan tahu keperluan-keperluan negeri ini, bukan orang lain. Pindaan ini juga pasti mengukuhkan lagi autonomi Sarawak dan memperkukuhkan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Tahniah kepada ahli dari Asajaya atas perbentangan yang terbaik. Tahniah kepada Dato' Amar Speaker. Tahniah kepada kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak. Sarawak first. Dato' Amar Speaker, saya mohon menyokong pindaan ini. Terima kasih.